Tak tahulah domestik ni. Pergi tengok je. Okey je, jangan ni. Ada je nanya. Kita bagi masa lah. Lagi 2 minit lagi kita akan mulalah insyaAllah Sebab Amir Irfan baru je reply kat group tu. Dia aktif je tadi kan. So kita tunggu Baim dan juga Aiman kan. Jarang Aiman tak online. Adakah Imran tanya reach Aiman? Tak, belum try lagi, belum balas lagi. Takpelah, sambil kita mula sikit Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. InsyaAllah kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah, adik-adik, kawan yang dikasihi Allah SWT. Pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi syukuran kepada Allah SWT memberikan kita kelapangan waktu pada pagi ini, ruang, peluang, kesihatan yang baik, nikmat yang terus melimpah ruah daripada Allah SWT. Kita bangun tidur pada pagi ini masih lagi dibangunkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita ni beriman, Islam, mendapat nikmat Islam dan dapat iman lah, yang paling penting kan. Keduanya kita panjatkan juga selawat dan salam kepada Nabi SAW, kepada seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'in dan mereka yang mengikuti Nabi SAW hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, sonok dapat jumpa lagi dengan semua orang, walaupun belum lagi berpeluang untuk jumpa secara face to face lah. Especially kawan-kawan di USIM tak ada lagi lah chance nak pergi ke sana kan. Actually ada je nak try pergi tapi tak terpergi. Ada nak try tapi tak pergi lagi. Sebab USIM ni kira negeri 9, sebenarnya dah cross state lah. So tak pasti macam kat mana polis menunggu. Kalau jalan yang normal pergi tu memang ada polis, tapi dah jalan belakang lah, jalan BSP tak try lagi lah. Bandar Sri Putra Nilai tu belum try lagi. Kalau ada keberanian mungkin boleh pergi, tapi takutlah kena apa-apa 1000 melayang kan. Sebenarnya kalau kita buka Waze, orang akan update selalunya. Tapi insyaAllah lah, nanti akan tengoklah macam mana kan. Anyway tak apa, walaupun tak ada peluang lagi nak jumpa secara bersemuka, korang pun dapatlah jumpa di skrin ni kan, melihat semua orang bercakap, ada video, insyaAllah sihat je semua. Ada yang makin tembam, ada yang okey, ada yang sorok gambar sebab takut dikritik kot. Alhamdulillah, kita teruskan sesi mimbar kita ni. Sedar tak sedar dah menghampiri setahun lah kita dilanda ujian COVID-19 ni kan. Sebab kita punya first PKP tu 18 Mac sebenarnya. So lagi seminggu 2 ni kita masuklah ulang tahun anniversary so COVID kan. Dan dengan benda berlaku tu sangat banyaklah hikmah-hikmah yang tersingkap lah. Hari ini kita dapat bersama online, perkenalan, walaupun tak pernah jumpa sebahagian daripada kita, tak pernah tidak pernah ada hubungan kan, tapi dengan takdir Allah SWT kita dapatlah perkenalan, dan bukan sekadar berkenalan untuk bersosial kan, tukar-tukar nombor tak, tapi berkenalan dengan tujuan yang lebih utama lah, berkongsi ilmu mungkin, pengalaman, share pengetahuan siapa-siapa yang ada, dan share lah fikrah-fikrah yang baik, tarbiyah Islam kan, dan ukhuwah. Abang sangat look forward lah sentiasa untuk tunggu record kan, sebab nak berkongsi dan nak mengambil manfaat daripada semua orang sebenarnya kan. Sebab ada rekan kita ni dia tahu lebih dari satu aspek ni, so nak tunggu je nak share atau nak grab pengetahuan tu. Mungkin Fahim dia banyak input dari segi apa art skill ke kan, so kita tunggu nak ambil dia punya manfaat tu, nak serap kan. Amal mungkin ada kedai masing-masing, akan kuatlah sebab kita berkongsi kekuatan tu sama-sama kan. So semoga Allah SWT memberkati pertemuan ni, perkumpulan ni, dan juga memberikan kita ni lah spirit untuk teruslah usaha-usaha yang baik ni kan, insyaAllah. Saja memanjangkan masa, hopefully akan join nanti Baim
ataupun Aiman. Irfan dah PM, dia akan lambat sikit insyaAllah. Semua dah makan breakfast ke? Dah. Alhamdulillah. Payung dah makan sikit snack tadi. Akrami breakfast ke tak ada breakfast hari ni? Alhamdulillah dah. Hari ni pergi jogging ke kalau di Usim tu? Hari ni perempuan. Oh, dia ada turn sekarang eh. So kalau pagi ni perempuan, petang pun perempuan juga macam tu? Okay, tak apa-apa. So esok turn lelaki lah. Esok boleh lagi. Tak apa. InsyaAllah sambil tunggu lain-lain tu kita mulakan hari ini. Dari ikhtilat lah orang Usim ni. Mantap lah. Boleh Islam kan, mesti Islam. Kita akan cover beberapa benda hari ni. Kita akan tengok, kita akan terdabur sikit. Nanti kita nak tengok surah Al-Ankabut. Kemudian kita akan baca ataupun sambung diskusi hadis yang pertama. So kita akan habis lah kan. Just share lah, minggu lepas kita ada sesi bedah risalah Syaratul Haq. Sebenarnya belum habis lagi. Baru halfway ataupun dah cover 60 to 70%. Ada baki tu belum lagi di cover, mungkin kita akan cover dalam sesi akan datang lah. Tapi untuk cover sesi baki tu, request semua orang kena tengok dulu lah video yang awal tu kan, supaya dia boleh tahu. Atau mungkin kita akan buat satu slot ulangan untuk kawan-kawan Usim lah terutamanya pada sesi lain, split session, supaya kita berada di same par lah, supaya kita boleh discuss tu dengan keadaan semua orang ada idea kita sedang bincang apa kan. Tapi itu kemudian insyaAllah kan. Hari ini kita nak baca surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 insyaAllah. Kita ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, 8 orang kan. Confuse sikit sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. 8 kita akan baca 2 page saja. Makin lama kita mengurangkan kita punya bacaan supaya masa kita banyak dekat perbincangan lah insyaAllah. Sebab masing-masing akan baca Quran nanti kan sendiri-sendiri. Kita akan baca daripada ayat ke-39 sampai ayat ke-52 boleh eh. So ada berapa ayat tu? 52 minus 39. Ada berapa ayat? 52 tolak 39. 13. Iya ke 13? Tak sampai lah seorang satu ayat. Satu orang satu ayat. 13, betul kot 13. So seorang akan baca satu atau dua ayat je boleh eh. Sebab dia ayat panjang-panjang okey je. Seorang akan baca dulu. Kemudian Imran, Adib, Ammar, Fahim, Qayyum, Najmi dan juga Akrami. Daripada nombor 39 sampailah ke 52. Lalu siapa-siapa surah Al-Ankabut surah ke-29 Akrami. Surah Al-Ankabut surah ke-29 muka surat 401 dan 402. Tak ada UAS hari ni kan? Ke UAS ada kat sebelah tu. Okay, tak apa. Kalau selalu UAS dia akan confuse lah 4 surah ni semua ni. Tak ada buat dia hari ni. Dah jumpa dah surah Akrami. Surah Akrami pula. Surah Al-Ankabut. Page 401. Okay, semua dah ready kan? Ada satu atau dua ayat seorang lah. Depends on dia punya panjang ayat tu. A'udzubillahi sam'i'alim minasyaitonir rajim. Wa qarun wa fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض
ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Amal sama 2 ayat Amal. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Fahim sambung 2 ayat juga. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ulang balik Wakaza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Sambungan kata lagi. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Ya, Akrami habiskan boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Jazakumullah khair semua. Ahlan wa sahlan Uwais. Untuk maklumat Uwais lah, kita baru saja mentilawah beberapa ayat daripada surah Al-Ankabut merujuk pada muka surat 401 dan 402 daripada ayat 39 sampai ayat ke-52. InsyaAllah kita akan ambil sedikit masa melihat terjemahan. Nanti bukalah untuk masing-masing berkongsi ibrah daripada ayat-ayat yang telah pun ditelawahkan oleh kita bersama tadi, insyaAllah.
Rasanya Baim travel hari ni kot kan. Dia balik ke Shah Alam kan. Kemungkinan. Ahlan Amirul Irfan. Kita baru saja tilawah surah Al-Ankabut daripada ayat 39 sampai ayat ke-52, muka surat 401 dan 402. Sekarang ni sedang membaca terjemahan dan open lah untuk siapa-siapa kongsi. Baik. Okey. Bang, surah At-Takas apa? Surah Surah Al-Ankabut Al-Ankabut. Betul. ayat 32 39 sampai 52 daripada muka surat 401 dan 402. okey. InsyaAllah. Kalau siapa-siapa nak share boleh mulakan. Memecah kesunyian pagi ni. Adik ke? Rasa nak pakai kopiah pula sebab tengok adik main pakai kopiah. Tak ada kopiah sekarang. Jom, baik. Silakan. Baik. InsyaAllah kita tengok ayat ke-41. Okey. Dari segi maksudnya ayat tu dibandingkan, iaitu pembandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda lain selain daripada Allah sebagai pelindung bagi mereka adalah seperti labah-labah yang membuat sarang. Padahal sungguhnya sarang-sarang yang paling reput ialah sarang labah-labah. Kalau kita tengok perumpamaan yang Allah bagi dalam ayat Quran ini, Allah tidak memilih macam random haiwan, tapi Allah telah memilih labah-labah sebagai haiwan yang memiliki sarang. Dan di sini pun Allah dah statekan dah di dalam kalangan haiwan yang mempunyai sarang, labah-labah lah yang mempunyai yang paling reput, yang mudah sebenarnya mudah dimusnahkan sarangnya. Dan kalau kita buat research kan, cari haiwan-haiwan yang memiliki sarangnya sendiri, contoh macam cuba bagi contoh haiwan yang mempunyai sarang sendiri. Semut. Semut kan. Lagi Burung. labah kan. Apa lagi? Beaver. Burung tempur. Tahu kan? Burung tempur yang dia ada sarang yang unik tu. Tak tahu? Tahu. Lagi apa lagi? Haiwan yang punya Nanai. sarang buaya. Ni buaya. Okey. Tapi dalam banyak-banyak haiwan ni Allah telah memilih labah-labah untuk jadikan perumpamaan yang sesuai dalam ayat ni. Sebab apa? Labah-labah ni dia punya sarang, kalau kita tak kisahlah labah-labah tu buat sebesar mana pun, tapi kalau kita tempias, kita tolak sarang tu dengan gunakan force yang sikit pun dia dah boleh terlerai lah.
itulah pembuat iman kita kalau kita meletakkan sesuatu perlindungan selain daripada Allah dalam hati kita. Contohlah kita berharap pada manusia kan, kita berharap pada pada benda-benda yang lain untuk melindungi diri kita. Padahal Allah itulah yang satu-satunya zat, satu-satunya pembantu, satu-satunya tempat pengantungan yang boleh membantu kita dalam apa sahaja situasi. Itulah. Jazakallah khair Adik di atas sharing yang sangat baik lah kan, dan sangat relevan dengan kita semua. Memang abang pun nak share pasal itu jugalah sebenarnya, sedikit sebanyak kan. Tapi tak apa, open dulu, siapa nak share lagi yang lain-lain. Ada satu buku lah, bukan satu buku, ada banyak para ulama mufassir mengkaji, dia panggil topik itu Al-Amthal fil Quran. Al-Amthal ni lah perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Nanti siapa-siapa rajin boleh carilah buku-buku yang bertemakan Al-Amthal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Ramai mufassir yang menulis tentang benda ni. Jadi bila Allah Taala membuat satu perumpamaan, dia mesti sangatlah tepat, sangatlah relevan, sangatlah wow lah kalau kita kaji kan. Kenapa Allah sebut tentang lebah dan suara lebah tu yang macam ni. Kenapa suara yang buruk adalah suara kedai kan. Orang Mak Saleh ni kaji benda ni tau. Hari tu kita pernah share kan, bila orang kaji suara kedai ni, dia punya edible sound tu sangat tinggi. Pernah share tak kat sini? Pasal grup ni kan, yang dia punya sounds dB tu kan SI unit untuk sound. Kalau kita kaji dia punya pitch tu, sangatlah annoying suara kedai ni bila dimasukkan dalam mesin yang boleh tengok notes tinggi tu. So memang tepat bila Allah menggunakan seburuk-buruk suara kedai. Dan Allah kata siapa yang membawa buku kitab banyak tapi tak guna sama macam seperti kedai. Memang ada sebab bila digunakan perumpamaan-perumpamaan ini. Dan pelbagai lagi lah. Menariknya dalam ayat ini Allah nak cerita tentang satu konsep pergantungan kan. Sebelum tu dia cerita tentang umat-umat terdahulu yang ingkar kepada Nabi ni. Sebelum ayat tu kita tengok cerita tentang Fir'aun, wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Ketiga-tiga mereka ni lah tiga tokoh yang sangat besar lah di zaman Nabi Musa tu kan. Qarun yang kaya, Fir'aun yang berkuasa dan Haman tentera-tentera kan. Chief tentera bagi Fir'aun. Masing-masing ni ada power yang sangat kuat. Mereka tak perlu bergantung pada orang lain lah ketika itu, Qarun ni kan. Sebab mereka ni strong. Kalau kita baca orang kaji tentang Fir'aun, tak tahulah betul tak betul, tapi antaranya dikatakan Fir'aun ni tak pernah sakit. Dia pernah bersin sekali je dalam hayat dia. So betapa tough, sihatnya Fir'aun ni kan. Kita bersin banyak kali kan, bersin menanda kelemahan. Tapi Fir'aun ni sekali je bersin. Ini mungkin cerita Israeliat, tapi nak ceritanya Fir'aun tu strong. So bila dia strong, orang tunduk pada dia, dia rasa dia ni ana rabbukumul a'la kan. Akulah Tuhan paling tinggi, kata Fir'aun. So orang yang kuat ni dia ada self confidence yang tinggi, self dependent yang tinggi, dia tak perlu ke orang lain, dia rasa dia boleh score cemerlang tanpa bantuan kawan-kawan, dia boleh perform dalam apa-apalah benda, tidak bergantung pada orang lain. Allah sebut mereka ni ada satu sifat panggil istikbar, fastakbaru fil ard. Mereka ni istikbar ni merasa sombong, merasa besar di muka bumi ni. Fastakbaru. Sifat ini bukan hanya boleh ada pada Fir'aun, Haman dan Qarun. Pada semua manusia boleh ada kan. Ada orang rasa dia kuat sebab dia ni anak Sultan Johor contohnya. Oops. Ataupun anak siapalah, cucu Prime Minister ke, menantu Jolo ke kan. Mereka rasa mereka ni ada affiliation dengan orang-orang hebat, mereka rasa mereka strong. Kabel besar kan. Kita ada kabel USB, dia ada kabel menteri-menteri contohnya. Tuan Nazmi trigger pula. Tapi Allah nak cerita kesemua kebergantungan itu dalam hidup. Manusia ni lemah sebenarnya. Mereka perlukan tempat nak bergantung. Jadi ada orang mencari pergantungan dengan ahli politik. Ada orang mencari pergantungan dengan duit. Ada orang mencari pergantungan dengan family members. Ada orang mencari pergantungan dengan apalah kan, sugar daddy, tak sugar daddy-nya sebagainya. Allah cerita semua itu adalah pergantungan-pergantungan yang lemah. Sebaliknya paling kuat adalah bergantung pada Allah SWT kan. Dan Allah membuat perumpamaan rumah labah-labah sebagai perumpamaan orang yang bergantung pada selain Allah SWT. Rumah labah-labah ni macam adik cerita tadi, Masya Allah kan. Kalau kita tengok labah-labah punya rumah, dia scary tau. Nampak sangat structured. Dia punya geometri tu nampak strong. Nampak berselirak tapi spider web tu kan.
Tapi hebat dah labah ni punya engineering dan apa dia punya architecture kan. Dia boleh susun sarang dia tu lurus, adanya stiker-stiker lekat kat daun tu, dekat daun ni banyak tiang dan strong. Strongnya labah-labah ni, serangga takut tau. Sebab kalau serangga pergi dia akan lekat kan. Dan itu cara labah-labah nak makan serangga tu. Dia punya spider web tu boleh melekat serangga tu dan dia gingap. Tetapi walaupun nampak strong pada mata kasar, sebenarnya dia rapuh. Macam adik sebut kan, kita habis, macam tu je kan. Kita tolak dengan sedikit force je, dia akan hancur dan runtuh. So itulah pergantungan pada perkara-perkara lain. Nampak macam strong, wish, ada kabel menteri lah. Wish, dia ni kesayangan cikgu lah. Dia ni apa, kita nampak kan, dia ni hebat lah. Macam-macam lah benda-benda yang manusia rasa hebat kan. Tapi sebenarnya kalau bukan nampak hebat tu pada mata kasar je. Tapi in reality semua itu strong, sangat lemah dan akan hancur pada suatu hari nanti, melainkan mereka yang bergantung pada Allah SWT. Ada lagi beberapa perkara unik lah tentang labah-labah ni. Kalau study labah-labah punya fisiologi ataupun nature, tahu ada tak orang pernah baca kan, labah-labah ni dia tak pernah duduk satu rumah kongsi rumah. Pernah tak nampak dekat satu spider web dua spider? Tak ada kan. So labah-labah ni selfish. Dia nak rumah tu dia seorang conquer. In fact, kalau kita study lagi detail, ada setengah spesies labah-labah, bila dia ibu tu menetaskan telur tu, si anak tu akan makan ibunya sebagai sumber nutrien untuk hidup. So Allah cerita dalam konteks kekeluargaan kan, betapa lemahnya labah-labah ni. Satu, tak boleh nak kongsi kan, tak suka bergantung pada orang, konon batukan diri sendiri. Dia tak suka nak berkongsi dengan orang lain, tidak boleh berkongsi hidup dengan orang lain, tak suka bersosial. Dan mereka ni boleh makan apa yang panggil, makan dalam lah, makan member sendiri kan. Sifat buruknya daripada labah yang Allah nak kita belajar kan. Jadi orang-orang yang bergantung pada selain Allah ni, mereka lemah. So kadang-kadang mereka ni menindas sama mereka untuk keep survive. Teori Darwin, survival of the fittest kan. Bila orang lemah, semua orang lemah, so mereka ni akan menindas orang yang lemah lagi supaya dia tak lihat lemah. Dia sebenarnya lemah. Itulah karakter daripada labah. Jadi pergilah kita punya ibrahnya lah, kena check kan kita punya kebergantungan pada siapa kita bergantung. Adakah kepada Allah SWT ataupun pada benda lain. Kalau kita bergantung kepada Allah SWT, insyaAllah walaupun kita ni lemah, kita ni nobody, tak ada duit, belajar pun tak skor katalah kan, orang muka tak handsome, gigi rongak ke, berlubang ke, sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita bergantung kepada Allah Ta'ala, insyaAllah lah Allah akan membimbing kita, menjaga kita dan memberikan kita ni petunjuk-petunjuk lah yang akan boleh membawa kita ke jalan keselamatan kan. Tak gunanya kalau kita ni ada semua kabel, ada kekuatan, harta banyak, intelek bagus, skor exam tapi tidak bergantung pada Allah SWT. Pergantungan itu sangat rapuh kan. Contoh dalam exam kan, selalunya kita ni banyak lah, bila kita dalam pressure, kita mencari pergantungan kan. Pergantungan dengan effort kita, bergantung dengan esah, itu pun tak tepat kan. Sebabnya kita ni membulatkan tekad pergantungan pada Allah SWT. Ada siapa nak share lagi? Silakan kalau ada. Not sure kalau nak share. Dia pasal labah-labah. Ada sebelum ni ada macam tengok macam dokumentari pasal labah-labah. Dia macam jenis labah-labah ni dia macam dia jenis labah-labah yang bukan buat sarang lah. Dia buat dan bawah tanah je lah. So macam dia macam labah-labah ni bila dia nak reproduce, dia ada banyak, akan ada banyak anak-anak labah-labah yang kecil-kecil kan. So mak labah-labah ni dia nak cari makanan, tapi
selalunya tak cukup untuk nak Sebab support anak-anak laba-laba ni sebab banyak dia macam ratus-ratus tau dalam satu itu. Lepas tu bila makanan dah tak cukup, mak laba-laba ni dia sacrifice diri sendiri. So bagi anak laba-laba tu makan mak dia supaya dia boleh terus hidup. Macam tu lah. Itu dah lama dah dokumentari tu tapi macam menarik lah. Macam mana mak laba-laba tu sanggup sacrifice diri sendiri kan. Dua angle lah kita melihat nature tu kan. Satu perspektif laba-laba tu berkorban mak dia. Di sisi lain laba-laba sanggup makan mak dia untuk dia survive. Tu perspektif yang buruk lah kot. Perspektif baiknya kita berkorban untuk orang lain. So itulah perspektif kita melihat perumpamaan ni kan. Tapi betul memang tak semua macam tu tapi dari spesifik macam tu lah. So bagus lah kalau siapa-siapa rajin nanti mungkin boleh tengok kan dokumentari yang cerita pasal haiwan-haiwan Al-Quran ni. Dokumentari pasal lebah, pasal keldai, apa lagi perumpamaan Al-Quran. Pasal unta kan. Kenapa dia sebut kaki seperti surah apa sebut unta dan sebagainya. So orang Islam jarang mengkaji tapi orang masalah kaji ni. Kita kena tengok kajian mereka tu dan relate dengan Al-Quran. Kita akan dapatilah betapa tepatnya bila Allah SWT menyebut tentang binatang-binatang ni. Contoh kan dalam surah Al-Adiyat. Allah sebut apa? Wal-adiyati dhabha. Kenapa disebut Al-Adiyat? Al-Adiyat ni kuda betina. Dia tak sebut kuda jantan tetapi dia specifically menyebut kuda betina. Bila orang kaji, kuda betina lebih agresif di medan perang berbanding kuda jantan. Sebab tu gunakan Al-Adiyat. Sebab ayat surah Al-Adiyat tu nak cerita tema peperangan background dia kan. So dia ambil binatang yang paling agresif, kuda betina. Instead kuda lelaki lah, kuda lelaki pula, kuda jantan. So memang Allah Ta'ala bila membuat perumpamaan tu memilih dengan tepat. Sebab Allah mengenalkan makhluk-makhluk dia tu Allah cerita. So dia pilihlah the best creation untuk sampaikan message tu. Masya Allah inilah kaya yang Quran ni kalau kita kaji, tadabbur, kita akan dapatlah relate dengan alam dan rasa sangat kagum, sangat humble kita tunduk di hadapan ayat-ayat ini betapa lemahnya ilmu kita ni dan betapa hebatnya ilmu Allah SWT kan. Ada lagi siapa-siapa nak share? Jazakallah khair, Qayyum dan Adik. Okay, ada lagi seorang atau dua? Kalau ada lah, kalau tak apa. Kalau tak ada kita akan tanggung dulu je lah. Kan ada lagi? Mungkin daripada Nazmi ke, Irfan ke. Irfan just chill je. Ammar ke kan. Okay lah, tak apa. No pressure, tak apa. Tapi surah Al-Ankabut ni best. Dia cerita tentang ujian-ujian sebenarnya. Kalau kita baca dari awal, Allah mulakan surah Al-Ankabut ni dengan mengatakan satu statement. Ahasiban nas an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira mereka akan dibiarkan dengan berkata amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Sebenarnya tema dia tema ujian. Tetapi nak survive ujian itu, survival tips dia adalah bergantung pada Allah SWT. So memang manusia ni akan diuji. Orang beriman akan diuji. Orang tak beriman pun diuji kan. Orang luar sana pun penuh ujian. Nak survive cari makan, nak cari kerja, survive dengan konflik keluarga, persahabatan. So apa tadi orang beriman kan. Apa ujian kita? Kita ada ujian manusiawi tu, nak cari makan, perkeluargaan, sosial punya ujian. Orang beriman ada ujian ekstra, iaitu ujian nak taat kepada perintah Allah SWT kan. Ujian nak fokus beribadah, ujian adanya godaan-godaan syaitan yang menarik, especially laki-laki, muda-muda, dengan adanya internet yang sangat boleh mudah diakses, ujian kepada maksiat-maksiat yang berlega-lega di dalam alam maya ni kan. Jadi banyak sangat ujian-ujian yang Allah letakkan di sekeliling kita ni. Kalau kita nak survive ni, kita memang kena banyaklah kebergantungan kepada Allah SWT. Nak ajak orang kembali berislam pun satu benda yang susah kan. Nak ajar solat jemaah, nak ajak orang baca Quran, nak cerita tentang Islam kita faham, nak cerita tentang apa yang kita dapat berhalaqah. Kita nak cerita tu berat, itu ujian lah kan. So
kalau kita tak bergantung pada Allah, mungkin kita akan give up, kita akan kecewa, nangis ataupun meninggalkanlah apa yang kita imani dan anuti kan. Tetapi Allah nak mengajak sahabat-sahabat Nabi ketika membaca surah ini, dan kita semua orang beriman meletakkan kebergantungan kepada Allah SWT di dalam menghadapi berbagai ujian-ujian ini. InsyaAllah mungkin itu je yang boleh berkongsi daripada surah Al-Ankabut. Bagi kawan-kawan yang ada exam ke, muat ke, apalah cabaran-cabaran hidup kehidupan, bila kita ada rasa diuji, kita ingatlah kisah Al-Ankabut ni. Nanti jumpa labah-labah, jangan ingat cerita di Gua Thur. Itu tak betul kan? Jumpa labah-labah, ingat Al-Ankabut. Ni rumah yang paling lemah kan? Samalah. Allah Alam. Sama juga dalam kekeluargaan kan, nak maintain, kenalah meletakkan kebergantungan kepada Allah SWT kan. Apa-apalah benda kita buat tu, kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, insyaAllah dia akan jadi strong lah. Baik, insyaAllah kita akan ambil sedikit masa sambung perbincangan hadis yang pertama yang kita dah mula pada 2 minggu lepas, tak silap kan. Pakai share the slide dia, insyaAllah. Tapi macam sunyi je hari ni. Nampak ke? Ya, boleh. Nampak. Baik. Sekurang-kurangnya ada respon kan. Untuk makluman Qayyum lah yang mungkin tak miss sesi sebelum ni, kita dah mula masuki bincang hadis. Last session kita tengok hadis tu, intro pada hadis 40. Apa kata-kata Al-Imam An-Nawawi dalam mukadimah hadis ni. Mungkin boleh minta seorang simpulkan first session itu. Apa dia baca? Hadis nombor 1 pasal niatnya. Betul. Mungkin ada somebody boleh share apa yang kita dah discuss sesi lepas. Adakah siapa-siapa nak share? Sebab kita tengok intro kan. Intro daripada buku hadis tu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Masuk lagi kan sebenarnya. Sebab last week hanya masuk kepada buku tu, buku hadis tu. Kenapa dia 40 hadis? Kenapa Imam Nawawi kumpulkan hadis tentang ni? Ada siapa-siapa nak share ke? Ke dah lupa dah? Perlu tengok nota masing-masing kan? Yang anda faham hadis 40 tu dia semua hadis sahih. Dia antara hadis-hadis yang merangkumi aspek besar dalam Islam. Kan? Betul. Qayyum tak join sesi tapi kita tahu, insya-Allah kan. Sebab sekolah dia belajar. Betul. Okeylah sekolah kan. Asalnya sekolah di Kasas belajar 40 kan. Okeylah. Kita apa? Tak ada orang nak share lagi, saya Qayyum kita sambunglah. Last week kita tengok sedikit intro pada hadis 40 ni, kita tengok kenapa para imam hadis bermotivasi untuk mengumpulkan compilation of 40 hadis. Bukan sahaja Imam Nawawi yang mengumpulkan hadis 40. Ramai lagi para imam yang lain juga menghimpunkan 40 hadis. Ada yang kumpul 40 hadis tentang alam sekitar. Yang terbaru ni ada ustaz-ustaz yang menghimpunkan 40 hadis tentang COVID-19 contohnya kan. Tentang wabak, tentang menjaga sekitar, macam-macam lah. Adat makan, berjihad. Tetapi keunikan Al-Imam An-Nawawi punya kitab ialah dia menghimpunkan 40 hadis yang basic tentang Islam, tentang agama, tentang din. 40 hadis untuk memahami agama kan. Yang mana dia duduk zaman-zaman kegemilangan Islam yang sudah mula menampakkan bibit-bibit keruntuhan, mula nampak penyelewengan yang akan berlaku dalam agama. So dia nampak generasi akan datang ni akan mula tidak memahami Islam. So dia buat hadis ni supaya sebagai bekal untuk orang datang kemudian merujuk untuk memahami Islam. Which kita lah. Sebab tu di masjid-masjid, di sekolah banyak mengkaji hadis ni supaya sebagai panduan untuk kita kan. Tapi kita ada beberapa aspek kita tengok hadis ni. Ada orang baca hadis melihat aspek fiqh, iaitu hukum fiqh kan. Ada orang tengok aspek apa, macam-macam aspek. Kita nak tengok aspek lain lah. Kita tak tengok aspek fiqh sangat, kita akan tengok aspek ibrah-ibrah tarbawi dan ibrah-ibrah dakwi kan. Aspek-aspek tarbiyah dan aspek-aspek dakwah yang boleh ambil daripada hadis-hadis ini. Okay, kita tengok hadis pertama. Last time kita dah bincang, kita baca teks ni, kita tengok sedikit tentang background sahabat yang merawikan hadis ni, iaitu Umar ataupun Khalifah Umar, Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu.
Kita tengoklah dia punya cerita, dia ni orang pertama yang gunakan gelaran Bumirin. Dia ni juga merupakan bapa mertua Nabi SAW. Dia ni dikebumikan di sebelah Nabi SAW. Dia juga merupakan seorang sahabat yang beberapa ayat Quran turun bersetuju dengan pandangan Umar Al-Khattab. To the extent Nabi SAW pernah bersabda, kalau ada Nabi selepas aku kan, kalau ada Nabi laukana, kalau ada Nabi selepas aku, maka lelaki itu adalah Umar. Maksud Nabi ni, dia kalau Nabi lah, tapi dia tak Nabi lah sebab aku ni khatimul anbiya. Tapi dia kata betapa sesuainya Umar itu untuk menjadi posisi seorang Nabi, sebab dia punya ketepatan pandangan. Kalau jika Allah nak angkat Nabi selepas aku, mungkin itu adalah Umar. Subhanallah. Banyaklah kelebihan-kelebihan tentang Umar ni kita tengok dan mungkin semua orang boleh baca sendiri lepas ni. Cerita dia dikebumikan pun menarik kan. Ketika dia wafat, dia ni dibunuh oleh seorang lelaki Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dulu Imran dengan Fahim pernah ceritakan tentang kisah Umar dalam sisi dulu kan. Kita tak sambung kan sisi tu. Dah berhenti separuh jalan sisi kita. Masya Allah. Bila kita nak sambung balik sisi sahabat Nabi tu. Dalam cerita tu, bila Umar ditikam pada waktu subuh jadi imam tu, dia pun sakit lah few days kan. Ketika dia sakit, dia minta anak dia pergi jumpa Aisyah untuk meminta izin Aisyah supaya jika aku mati, Umar mati, dia nak minta izin supaya dia dikebumikan di sebelah Nabi SAW, di sebelah Abu Bakar. Minta izin dengan Aisyah sebab kubur Nabi itu dalam ruang rumah Aisyah. So Aisyah setuju, okey lah. Aisyah kata macam ni, sebenarnya aku dah reserve tempat tu untuk aku sebab aku nak duduk kat sebelah ayah aku, sebelah suami aku kan. Tapi bila Umar request, aku setujulah. Okey. So Ibnu Umar balik cerita dekat Umar yang tengah sakit tu, bahawa Ummul Mukminin Aisyah bersetuju dengan permohonan kau. Lepas tu Umar pesan, lepas aku wafat, tanyakan sekali lagi pada Aisyah. Faham ke cerita dia kan? Dia kata, once aku dah mati nanti, kau tanya lagi pandangan Aisyah, adakah dia tak setuju? Kenapa Umar cakap macam tu? Sebab kalau yang first tu just nak bagi hati tenang sikit. Gitu. Okey. Dan kali kedua tu sebab nak betul-betul confirm. Tak boleh explain more. Mungkin betul? Macam mana nak cakap? Yang first tu sebab waktu tu kan Umar tengah sakit. So dalam tengah sakit dia macam rasa tak tenang macam tu kan. So bila suruh anak dia minta izin dekat Aisyah, so Aisyah nak tenangkan hati dia, nak bagi rasa senang kan. So dia dia ni lah Aisyah setuju lah dengan Umar punya pendapat kan, yang first tu. Lepas tu yang kali pertama. So kalau bila kali kedua tu Umar cakap kalau dia dah wafat, minta sekali supaya nanti bila yang kali kedua tu minta nak betul-betul confirm kan, kuatkan. Betul tu Fahim. Masya Allah, hebat Umar ni. Dia tak nak Aisyah buat decision sebab dia. Sebab kesian kat dia waktu dia sakit kan. Dia tak nak keputusan Aisyah tu dipengaruhi oleh emosi kerana dia sedang sakit. So dia nak minta anak dia reconfirm balik lepas aku mati ni, adakah Aisyah masih lagi setuju dengan statement dia lama. Masya Allah kan. Hebat kan. Kita tak fikir macam tu. Kadang-kadang kita tanya orang bagi pandangan yang bias sebab jaga hati. Tapi Umar ni betapa dia faham emosi perempuan, dia tak nak orang buat kerana dia, nak orang buat kerana Allah. So dia minta pesan anak dia, lepas aku mati tanya balik Aisyah, adakah sudi untuk kuburkan aku di sebelah Nabi. Tapi Aisyah setujulah dan sudi, Masya Allah. Maka dia menjadi seorang lelaki di samping Abu Bakar, bersemadi di sebelah Nabi SAW. Subhanallah, sangat luar biasa. Kita tak sampai lagi jumpa kubur Nabi, tak sampai ke Madinah, tapi mereka ni hidup bersama-sama Nabi, berjuang bersama-sama Nabi, Masya Allah, meninggal juga di samping, dikebumikan di samping Nabi SAW. Betapa besarnya kenikmatan berkenaan lah kan. Mungkin sekarang mereka sedang bermain-main di syurga bersama-sama.
Itulah sedikit kelebihan tentang Umar, sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita nak baca ni. Tengok hadis ini, kedua hadisnya. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakupi 1/3 ilmu. Sebabnya adalah bahawa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahawa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fiqh. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan seperti Islam. Sebab hadis ni macam Qayyim kata, dia adalah cerita tentang niat kan. Kita balik tengok teks hadis tu. Kata Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi cerita tentang niat, betul lah kata Qayyim kan. So bila cerita niat, dalam kita beragama ni dia ada 3 komponen kan. Pertama komponen hati, kita beriman pun kena apa, tasdik bil qalbi kan, kena membenarkan iman tu dengan hati. Kemudian takrir bil lisan kan, mengikrarkan dengan kata-kata dan menzahirkan dalam bentuk amal iman tu. Jadi niat adalah satu daripada 3 komponen berkenaan. Sebab itulah kata para ulama, hadis ni cerita tentang 1/3 daripada ad-din tu, 1/3 daripada Islam. Sebab sangat penting cerita tentang niat. Semua benda kita buat ni dia bermula dengan niat kan. Kalau niat tak betul, amal itu walaupun dia besar, dia signifikan, dia tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kalau niat betul, walaupun amal tu sedikit dan kecil, dia boleh jadi besar di sisi Allah SWT kerana niat yang betul kan. Itu kita akan tengok detail kan. So betul lah, dia sangat penting hadis ni. To the extent, kalau siapa rajin membaca kitab-kitab hadis, majoriti para ulama hadis meletakkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam kitab-kitab mereka. Supaya sebagai mukadimah, sebelum nak baca hadis tu further, baca dulu hadis niat ini. Supaya kita baca buku hadis ni dimulakan dengan peringatan membetulkan niat kerana Allah SWT. Okay. Kita tengok sedikit asbab wurud. Asbab wurud hadis ini kan. Asbab wurud ni adalah sebab hadis ni dikeluarkan oleh Nabi SAW. Kalau Al-Quran dia ada asbab nuzul, sebab Quran turun. Tapi hadis ada asbab wurud. Kalau tengok teks hadis tu, dia kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahkan dunia ataupun perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia punya hijrahlah untuk kepada apa yang dia hijrahkan. Dia 2 konotasi kan. Kenapa Nabi kata kalau hijrah kerana Allah Rasul, fa hijratu ila Allah Rasul, dia akan dapatlah hijrah kerana Rasul dan Allah Rasul. Tapi kalau hijrah kerana dunia ataupun wanita yang dia nak kahwini, Nabi tak kata fa hijratuhu ila dunya au imra'atin kuha. Tapi Nabi simpulkan fa hijratuhu ila ma hadra ilaih. Faham tak perbezaan tu? Teks tu. Itu soalan yang dilontarkan. Stay dulu, keep it in view, fikir-fikirkan. Kita nak tengok asbab wurud. Ada pandangan lah mengatakan di sebalik hadis ni ada cerita seorang lelaki yang dirahsiakan namanya. Tapi lelaki ini seorang sahabat lah yang berhijrah ikut Nabi daripada Mekah ke Madinah kerana ingin mengahwini seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. So lelaki itu digelar sebagai Muhajir Ummu Qais. Maka dikatakan Nabi keluarkan hadis ni untuk indirectly menegurlah sahabat berkenaan. Tapi ada ulama-ulama lain yang kata tak betul. Antaranya Imam apa tak buku tu, Ibn Rajab lah yang famous kan. Ibn Rajab dalam buku dia Jami' Ulum wal Hikam. Ibn Rajab, seorang imam hadis Ibn Rajab, dia kata sebenarnya bukanlah cerita tadi tidak ada kaitan dengan hadis ni. Tetapi orang mengaitkanlah sebab nampak macam ada kaitan. Kita tak apa. So kadang-kadang kita tahu cerita ni supaya kita tahulah ada orang berpandangan sebab latar belakang dia ada kerana peristiwa itu. So ada juga pandangan mengatakan dia tak ada kaitan dengan peristiwa berkenaan. Habis. Itu je kan. Tetapi kita tengoklah teks hadis tu kan.
Kita tengok dulu secara umum kan pada hadis ni, teks dia iaitu tak ada maksud sini kan. Ada beberapa perkara yang menarik lah yang kita boleh tengok. Yang pertama, Nabi menyebut innamal a'malu binniyat. Dekat. Okey, ni panjang lah. Benda pertama nak cerita lah kenapa Nabi menggunakan perkataan al-amal, bukannya al-af'al. Ada tak siapa boleh share? Kenapa Nabi tak sebut? Sebab fa'ala pun perbuatan kan, kasabah, tapi Nabi sebut al-amal. Ada? Perbuatan dia sekali je kan. Kalau amal, kita buat satu perbuatan tu, kita amalkan, kita buat banyak kali. Kita amalkan sebab kita faham guna macam tu orang Melayu kan. Kita faham sebab kita guna macam tu. Mungkin sebab amalan tu kita kau yang nak cakap putus-putus sikit. Kau yang nak cakap ke? Sebab tengah putus-putus kan? Ke semua orang clear je kau yang cakap? Putus ke kan? Okay, tak apalah. Alamak, tapi takut kau yang nak cakap nanti potong dia pula. Tapi just cerita lah kan. Beza apa bezanya fa'ala dengan amala kan? Dalam Al-Quran Allah menyebut surah apa cuba cek surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surah ke-39. Surah ke-39. Ayat yang page second last. Ayat yang ke-70 kan. Cuba tengok surah Az-Zumar ayat ke-70. Jazakallah khairan di atas penerangan. Mungkin betul. Tak dengar aku sangka. Belum habis lagi. Habis lagi, tapi sangka. Bilang nak cakap dia disconnect. Tak apalah. Tak ada rezeki ke taik kot. Tapi tak apa, kita cerita kat sini kan. Apa beza kenapa Nabi ni dengan penuh hikmah menggunakan perkataan amal. Dekat penerangan dia mungkin boleh refer pada ayat ke-70 surah Az-Zumar ni, surah ke-39. Iaitu Allah Ta'ala firman, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dua benda beza kan? Kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna yang seperti yang mereka kerjakan, tetapi dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Melayu guna dua perkataan kerjakan, tapi Arabic menggunakan amilat dan yaf'alun. Jadi amilat ni, amal ni lah yang dibuat dengan niat. Kalau amal yang dibuat, perbuatan yang dibuat tanpa niat, ataupun semua perbuatan ni dia masuk kategori fa'ala. Tapi dalam fa'ala tu ada yang dibuat dengan niat. Yang dibuat dengan niat itulah dipanggil amal. Okay, boleh faham? Semua perbuatan dia punya pie chart tu fa'ala, perbuatan. Tapi sub of pie tu perbuatan dengan niat dipanggil amal. Sebab tu Allah kata yang akan Allah balas adalah ma'amilat, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan. Tetapi Allah tahu semua amalan, semua yang mereka perlakukan. Semua fa'alat Allah tahu, tapi yang dihitung, yang dihisap hanyalah amalan. Jelas ke? Boleh kan? So Nabi kata innamal a'malu binniyat. Contohnya dia tidur. Lepas tu tidur sebelah Imran kan. Lepas tu tangan terpukul Imran. Involuntary. Jadi takkan dia kena hukum sebab dia memukul Imran. Faham tak? So perbuatan involuntary tu tak dihitung lah. Okay, sebab tu lah orang-orang yang hilang waras, dia tak dihitung kan. Waktu dia hilang waras tu, dia kacau orang ke. Sebab dia tak berniat sebenarnya, dia tak waras. Kalau mereka ni dibawa ke mahkamah, mereka boleh dilepaskan. So sangat cantik Islam ni, dia sangat adil lah. Tak wajar orang yang tak berniat
dibawa ke muka pengadilan. Okay, itu cukup untuk hari ni boleh tak? Kita stop kat sini je. Lama cerita hadis ni kan. Baru first part. Innamal a'malu binniyat. Jadi Nabi kata amal itu bergantung pada niat. Okay, amal tu niat. Okay, sebab tu Nabi kata amal tu niat kan. Kalau dia tak niat, dia tak jadi amal. Dan okay, itu first part hadis. Nabi kata lagi, tadi Irfan macam nak cakap something je. Ada ke Irfan? Macam buka mic. Ada ke nak tanya ke apa? Mira Irfan. Tak sure lah semua orang ni dapat tak dapat. Ya, Irfan ada tak ada? Okey je ke? Tak ada. Okey. Kita sambung sikit lagi. Itu pertama adalah setiap amal itu datang niat. Kalau yang tak datang dengan niat, buat tanpa sedar, involuntary, dia tak kira amal kan. Contoh ada orang mamai kan, dia mengigau. Dulu ingat masa kecil-kecil tu ada orang yang mengigau. Orang tengah main game, dia mengigau, dia pergi tutup pula. Game. Betul kawan-kawan macam tu kan. Tapi dia tak sedar lah. Dia unconscious kan. So tak wajar lah kita nak hukum dia sebab without niat. Okay. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan dapatlah apa yang dia niatkan. Jadi yang dapat bukan amal. Menarik tak? Part kedua hadis ni menyatakan bahawa kita akan dapat apa yang kita niatkan, bukan apa yang kita amalkan. Oh, menarik tak? Okay. Maksudnya apa? Maksudnya ada benda yang kita niatkan tapi kita tak buat pun kita dapat. Kerana Allah mengganjari based on niat. Kerana itu Nabi kata barang siapa yang tidak berniat untuk mati syahid, maka dia mati di salah satu jalan kemunafikan. Najmi, cari hadis tu Najmi. Hadis tu penting tu. Najmi carikan. Barang siapa yang tidak apa tadi bang? Barang siapa yang tidak berniat untuk mati syahid, dia mati di salah satu jalan kemunafikan. Hadis macam berat je kan, cuba cari betul tak betul. Sebab Nabi suruh kita niat je. Kena berazam kan, sebab kata Abang Tabligh. Tapi kita ni nak azam dah bergerak dah. Cari sekarang Google kan. Sambil tu. Jap. So maksudnya ganjaran based on niat. Maksudnya amal yang kita buat tu tak dapat ganjaran ke? Ke dia still based on niat. Contoh macam kita nak buat baik tapi mungkin kita buat baik tu sebab kita nak tunjuk ke orang. So niat tu dah salah, so tak dapatlah ganjaran dekat amal. Tak dapat lah. Okey. Sebab tu pentingnya niat tu kan. Sebab tu penting hadis ni. Tapi kalau kita ada niat, ganjaran tu ada pula effort dia. Effort tu ada pula ganjaran dia. Yes tu kan. Tetapi in the first place melihat niat dulu. Sebab tu orang tu dia buat sikit pun tapi niat dia sangat ikhlas, sangat suci murni. Masya Allah. Dia bagi sedekah RM1 kan. Tak ada orang tahu. Tangan kiri masuk tabung, tangan kanan tak tahu. Sangat niat. Tapi ada YB, contohlah YB. Mungkin YB tu ikhlas juga. Katalah bagi RM1 juta. Lepas tu memang nak menunjuk buat live stream, bagi ucapan. Tu ungkit-ungkit pula kan. Dah saya bagi RM1 juta ni, sokong saya. Lepas tu RM1 juta tu banyak tu, RM1. Tapi mungkin RM1 tu lebih besar di sisi Allah SWT. Kerana niat kan. Sebab tu sangat penting. Wa innama likulli imri'in, setiap orang itu mana wa apa yang dia niatkan. So kita hari-hari kita kena check niat kita kan. Bukan melihat amal. So kita tak nak judge orang itu pada amal dia. Tengok Koyum tak datang likok kan last week, so kita pun judge. Koyum putus. Sebenarnya Koyum sangat berniat datang. Tapi dia terhalang oleh masa, komitmen, tertidur ke, bantal ke kan. Halangan-halangan lah. Tapi niat dia sangat suci datang. Allah menilai niat. Allah menilai niat. Hadis lain Nabi menyebut tentang orang-orang yang akan dihitung. Hadis apa Hadis tu macam ni bunyi dia. InsyaAllah. Cerita lah nanti cari hadis tu, mafhum dia. Nabi cerita kat Aisyah. Nabi cerita pasal apa yang berlaku dekat zaman Nabi lahir tu. Habsyah serang Madinah. Lepas tu mereka ni kena serangan burung ababil kan. Katalah burung ababil tu serang tentera bergajah ni.
Jadi kata Aisyah, apa jadi dekat tentera itu? Adakah mereka akan dihukum oleh Allah Taala kan? Tentera yang join tu. Nabi kata mereka akan dibangkitkan dihitung atas niat mereka. Maknanya bukan semua tentera tu akan dihukum oleh Allah. Walaupun dekat dunia nampak mereka semua dihazab. Faham ke? Sebab ada dekat mereka tu sebenarnya terpaksa akur pada raja dan mereka datang menyerang Kaabah. Tapi bila datangnya burung menyerang tu, burung tak pilih dah. Semua kena azab di dunia. Tapi di akhirat kelak Nabi kata mereka akan dibangkitkan dan dihitung based on niat mereka. Kalau mereka tak berniat, mereka sangat tak nak tapi mereka terpaksa ikut, Allah akan selamatkan mereka. Masya Allah. Sama lah kita nak kawan-kawan kita kan. Nampak macam tengah down, tak datang masjid. Kita pun terus judge. Uish, apa ni Irfan? Onting, kau malas Sebab dia berniat tapi keadaan menghalang dia. Masya Allah kan. So, kita nampak dia macam tu. Tapi dalam diri dia, Allah tahu apa yang dia simpan, apa yang terbukul hati dia. Dia mungkin diganjari lebih daripada apa yang kita buat. Kalau niat dia suci dan murni. Hadis yang lain Nabi cerita. Balik peperangan Tabuk. Sekejap Nabi balik peperangan Tabuk. Nabi sedang balik lah on the way ni. Nabi pun borak-borak dengan sahabat-sahabat lah on the way tengah jalan kan. Nabi kata, Inna bil Madinah rijalan. Sesungguhnya di Madinah tu ada laki-laki yang tak bersama-sama kita. Tetapi setiap kali kita lalu jalan-jalan ini, mereka mendapat pahalanya. Maksudnya apa? Ada laki-laki Madinah yang tak join kita perang Tabuk ni. Tapi setiap kali kita lalu jalan-jalan berbatu, berliku-liku ni, setiap kali kita buat apa-apa usaha ni, mereka juga dapat ganjarannya. Walaupun mereka tak bersama kita. Tapi mereka bersama dalam ganjaran. Sebab mereka tu nak datang sebenarnya tapi tak cukup kenderaan. Nak datang sebenarnya tapi terpaksa jaga mak ayah. Nak datang sebenarnya tapi dihalang oleh keuzuran, sakit sebagainya. So Nabi nak betulkan sahabat, amal ni dia dinilai bukan dengan bukannya dengan perbuatan luaran saja. Allah menilai dengan apa yang terbuku dalam hati mereka. Kita tengok dalam surah At-Taubah cerita tentang tadi cerita tentang mereka-mereka yang tak boleh datang perang Tabuk tapi sangat-sangat hendak datang cuma dihalang. Berapa? Ayat yang keberapa Siapa jumpa cari ayat tu, mereka ni bercucur air mata. Dia nak join tapi dia tak boleh join. Sana ayat ke? Ayat 81 Tak, ni orang yang tak nak pergi. Ini memang bergembira kan? Ya. Macam cerita ni ada orang yang nak pergi sangat tapi tak boleh pergi. Empat puluh sembilan. Tak, ni pun tak nak pergi juga ni. Ni orang nak pergi, dia nak pergi tapi tak boleh pergi. Dia nak pergi, dia menangis nak pergi. Ayat 90 lebih kot. Mana itu Tak ada pula jumpa InsyaAllah.
Tak puas hati je. Betul-betul. 91 dengan 92 kan. Dan tidak berdosa 92 orang-orang yang datang padamu supaya engkau memberi kenderaan pada mereka, engkau berkata tidak ada padaku kenderaan untuk membawa kamu. Mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana sedih sebabkan mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka infakkan nak pergi perang ni, masya-Allah ya. So inilah mereka tak pergi. Tapi mereka mendapat pahala sama seperti orang yang pergi. Kerana keinginan, keazaman dan niat mereka dihitung oleh Allah Taala. Jadi kita masing-masing ni kan, kita datang di kod ni tak semua dihitung sama kan. Mungkin orang yang tak join malam hari ni, Baim ke, Aiman ke, nak datang tapi dihalang tengah musafir mungkin, mak ajak kasar. Tapi kita datang mungkin ada yang datang dengan berat-berat. Betul tak? Datang terpaksa tapi niat tak datang pun. So orang yang tak datang mungkin dapat better pahala berbanding kita. Cuma kita dapat fahaman lah. Tapi di sisi Allah Ta'ala, Allah melihat pada niat. Ada orang-orang yang tak boleh pergi ke perang Tabuk kerana tak ada cukup kenderaan, balik menangis ni. Menangis. Ada tak kita ni? Tak boleh pergi sebab nangis lah. Tak apa datang ikut menangis. Kalau nangis tu dia betul lah tu ikhlas kan, insya-Allah lah. Tapi ada tak? Kita cancel ikut, bergembira lah. Sampai gembira tu dia macam lah. Wallahualam, itu je kot yang boleh kongsi setakat hari ni. Hadis 1. Panjang lagi tapi takut heavy pula kan. Nanti lama-lama masa kesian tu. Kita sambung next time lah. Panjang lagi, tak sentuh lagi slide ni. Ni baru surface hadis ni. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Aku liqali hadza, astaghfirullahaladzim. Itu saja untuk hadis 1. Melainkan ada soalan lah. Silakan kalau soalan. Jadi kita tak boleh nak judge orang. Hadis ni ajar kan. Kita kena sentiasa cek niat kita. Kita tak dihitung based on amal kita. Dan kita tidak melepaskan peluang-peluang buat baik. Walaupun peluang-peluang buat baik tu orang tak nampak kan. Sebab mungkin buat baik yang tak nampak tu lah orang akan diberi ganjaran oleh Allah SWT kan. Ada para ulama, mereka ni famous. Tapi untuk mereka memastikan amal mereka terima, mereka buat kerja-kerja yang dirty job kan. Dirty job. Tandas, suruh kerusi. Sebab dia takut amal mereka yang famous tu, yang mengajar, bagi ceramah tu, tak dihitung oleh Allah. Tapi amal suruh kerusi tu lagi tinggi yang isi Allah Ta'ala ni. Setengah orang tak suka buat kerja-kerja kasar tu kan. Silakan Akrami. Akrami tak cakap ke? Hello. Okay, boleh. Macam biasanya kalau cakap pasal niat, adalah macam beberapa masalah. Macam contoh ni lah, macam saya sendiri pun kadang-kadang kalau kita nak buat suatu amalan kan, tapi kadang-kadang dia jadi tak terbuat disebabkan takut niat kita salah. Macam tu lah. So kita stop sebab niat juga. Jadi macam mana mungkin nak atasi ke, macam mana ke? Mungkin ada orang yang mungkin tu nak lakukan amalan lepas tu takut niat dia sebab takut riak kan. Lebih kurang macam tu lah. Kata-kata Fudail bin Iyad kan, seorang tabi'i lah, dia kata kalau kita buat satu amal bukan kerana Allah, dia panggil syirik kan. Tapi kalau meninggalkan amal kerana bukan kerana Allah juga pun sama je. Maksudnya katalah kita nak solat rawatib lah kan, tapi rasa tak ikhlas je sebab ada orang nampak kan kat masjid. So kita pun tinggalkan solat tu sebab takut riak. Sebenarnya kita tinggalkan amal kerana orang, sedangkan amal terbaik itu pun salah juga. Bang, kalau macam niat tu dia cakap betul. Lepas tu tak sampai berapa saat dia tiba dia macam niat dia berubah. Macam mana tu? Nak respon soalan Akrami dulu, tak habis. Untuk Akrami tu, so tips dia adalah kita buat je lah yang kita mampu kan. Kita berusaha memurnikan niat kita. Kalau kita salah buat ke, salah niat ke tengah buat tu, pasti kita belajar kan. Niat ni boleh tajdid, boleh diperbaharui, boleh lepas settle amal tu boleh lagi di muhasabah niat tu. Moga Allah terima kan, moga Allah terima.
Sebab tu kita akan bincang lepas ni. Kerana itu Nabi dia kata siapa yang hijrah kerana Allah Rasul, dia akan dapat Allah Rasul. Tapi siapa hijrah kerana dunia atau perempuan, Nabi tak kata dia akan dapat dunia atau perempuan. Nabi tak confirmkan. Nabi kata dia akan dapat apa yang dia hijrahkan. Dia open ended ayat tu. Maknanya Nabi bagi signal kalau kita dah buat amal kerana benda lain, kita boleh reverse balik niat tu. Ataupun kita panggil tajdid niat kan. So untuk soalan kami tu sepatutnya kita buatlah apa yang kita nak buat tu. Jika dia baik, buat kan. Niat kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kebaikan amal tu mungkin ada orang dapat kebaikan kan. Contohnya orang pertikaikan niat ambil leave kan. Macam menunjuk ni pergi rumah orang buat video, ni publicity ni nak lakukan bisnes. Tak ada kan. Kalau dia stop buat benda tu, niat tu dia dengan Allah kan. Mungkin dia ikhlas pun. In fact dia mungkin lebih ikhlas daripada orang yang menyorok. Itu aspek dalaman. Aspek luaran, apa yang dia buat tu banyak memberi inspirasi pada orang lain. So jangan kita tinggalkan amal yang mungkin kita rasa takut salah niat. Pada waktu sama, meninggalkan amal tu kita dah merugikanlah peluang-peluang kebaikan yang patut kita buat. Sebab kalau salah niat tu dia boleh dibetulkan. Dia tajdid. Itulah untuk akhiran ni. Sama juga untuk UAS, kita dah niat betul kan. Solat 3 saat betul jadi macam dah macam-macam kan. Sama buat je benda tu, solat sampai habis. Lepas tu kita kena betulkanlah, kena tajdid lah niat tu kan. Tajdid tu kita dia musabah dirilah, dia amal hati kan. Ya Allah terimalah amal aku, murnikan niat aku, janganlah sebab benda lain. Kalau aku salah buat tadi, kau murnikan kan. Sebab tu bila solat, salah niat, kita tambah dengan rawatib pula kan. Istighfar dan sebagainya lah. Semoga Allah terima apa yang kita buat. Kenapa kita nak niat yang betul? Kita nak Allah terima je amal kita kan. Dan digajari. Allah Alam. Kira menjawab soalan kau kan. Sebab tu adanya ruang-ruang untuk tajdid. Nak tanya soalan pasal Al-Ankabut tadi. Kan labah-labah kan. Labah-labah kan salah satu macam serangga atau haiwan yang tak disunatkan untuk kita bunuh. Macam tu lah. Sebab saya perasan dekat rumah saya macam before this lah, sebelum sampai jam air itu, ada satu masa tu macam labah-labah banyak sangat kat rumah. Macam lepas 2 hari je jumpa labah-labah. Lepas tu saya bunuh. Lepas tu walaupun saya nak sejak dari hari tu, walaupun nampak labah-labah kecil dalam tandas, saya spray terus. Sebab takut macam benda tu bahaya. Sebab ada lah macam besar 2-3. So tak apa kan. Kena cek balik betul ke yang labah tu termasuk binatang tak sebenarnya dibunuh. Ada ke list binatang tu? Macam tak ada je. Okey. Dan yang keduanya, jika dia berbahaya memang kena dibunuh lah. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Imran tak minat dengan niat ni, dia minat dengan labah. Masya Allah. Kalau tak ada soalan lagi, tak ada tak ada. Silakan Fahim. Kan sebelum ni kita pernah bincang kan yang pasal peristiwa perang Uhud kan. Kan lepas tu yang ada orang kafir cakap Muhammad dah mati. Kan abang relatekan dengan surah Al-Imran ayat 144 kan. Itu pasal yang Nabi Muhammad ni hanyalah seorang rasul. Lepas tu yang sebelum-sebelum tu pun ada rasul. Maksudnya rasul Nabi Muhammad ni pun akan pergi juga sebab dia manusia biasa kan. So ke dalam waktu ni abang ada cerita yang kita nak buat satu tu, nak contoh buat dakwah ni kerana Allah kan. Kan sebab Rasul, kalau sebab Rasul nanti Rasul pun dah tak ada, nanti kita pendam kan. So kalau dalam hadis ni cakap hijrah kerana Allah dan Rasulnya. So faham. Dalam konteks perang Uhud tu, mereka buat kerana Nabi punya peribadi tu, keberadaan Nabi. Tapi dalam ayat ni, hijrah Rasul ni kerana nak bantu dakwah Nabi tu, kerasulan, bukan Rasul Nabi. So, dalam konteks tu, mereka stop berperang ataupun nak patah balik sebab Nabi mati. Tapi Rasul ada, Rasul tu as in tanggungjawab tu masih ada, amanah tu masih ada kan. Tapi mereka ni buat kerana Rasul dalam konteks Allah sebut Rasul kan, Allah kata wama Muhammadun, sebut Muhammad. Sebab Muhammad as manusia tu akan mati. Jangan buat dia kerana saksiah dia tu. Kita panggil ada istilah panggil intimat saksiah.
syariah term tu kan. Intimat saksiyah ni satu penyakit lah sebenarnya. Syakhsiyah. Seseorang buat amal kerana dia berintimat dengan peribadi orang tu. Rasul ke, ustaz ke, syekh ke kan. Contohnya datanglah kau sebab Abang Syakir ada. Kalau orang lain yang bagi tak datang, tak best. Contohlah kan. Ataupun sebab Abang Syakir orang Kelantan, dia suka orang Kelantan. Ataupun sebab-sebab tu lah. Sebab peribadi tu. Kalau orang lain yang sharing, tak nak join, boring lah, sebagainya. Itu peribadi lah. Tapi boleh di tajdid lah niat tu kan. Tak jumpa Nazmi hadis tu? Ke Nazmi tak cari pun? Tak jumpa bang. Jumpa. Alamak. Cari sekejap Dia mati syahid tu banyak. Tak tahu satu. Barang siapa yang mati tidak berniat. Hadis tidak berniat mati syahid. Okey. Buat apa sekarang? Sekarang tengah cari hadis tu. Nak stop ni sekejap Hadis yang disebutkan di atas itulah hadis sahih dan memiliki makna yang juga sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW ni bukan sorry dia salah sikit Ini konteks perang sebenarnya. Man mata walam yaghzu walam yuhadithu bihin nafsahu mata ala syu'batun min nifaq. Barang siapa yang mati sedangkan dia tidak pernah perang dan tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati dalam satu cabang daripada kemunafikan. Masya Allah. Syu'bah min nifaq Jadi ramai je orang Islam tak ada niat tu kan. Sebab tu lah kena ajar orang Islam ni. Itulah tengok hadis ni macam berat sikit lah hadis ni. Maksud kita ni kena menanam niat untuk memperjuangkan Islam lah. Tapi berapa ramai je orang Islam ada awareness tu kan. Sebab itulah ada ikhwah kat sini, antum semualah yang akan share benda ni kan. Akan mengajak umat Islam ni kembali menjadi umat jihad, umat dakwah, umat yang memperjuangkan Islam. Wallahu alam, minta maaf hadis tu deep sikit. Aku li qauli hadza, astaghfirullahalazim. Koin dah menguap dah. Kalau tak ada apa kita tangguh, kita round table lah sekali kan. Akrami ada apa-apa Akrami? Tak ada apa-apa. Okay. Imran dan Adib ada apa-apa ke? Last. Silakan. Bukan hak Allah saja. Ini buat amal kebaikan dan juga beriman kepada Allah tanpa membuat jihad. Dan dengan amalan ini boleh tak dengan amalan ini saja aku masuk ke dalam syurga? Lepas tu Rasulullah kata ya boleh. Lepas tu bila sahabat tu dapat saja jawapan daripada Nabi kata tu, sahabat tu sangat gembira. Lepas tu sahabat tu ada intention untuk memberitahu pada sahabat-sahabat yang lain. Lepas tu Nabi menegah. Nabi kata jangan, biar orang lain tu bersusah payah, biar orang lain tu berkorban demi agama. Betul tak ada kisah macam tu? Ke saya tak? Ada mungkin. Ada. Nabi bagi jawapan ni sesuai dengan konteks orang bertanya.
Mungkin sahabat tu baru berislam, tak sesuai nak beratkan dia. Jadi Nabi bagi jawapan yang menyenangkan, menghiburkan supaya dia rasa Islam tu taklah ekstrim sebagainya sebab dia mungkin baru kan. So taklah kita jumpa orang yang baru nak berubah. Tu kata dia, kau tak niat mati syahid, kau ni mati dengan kemunafikan. Habislah dia kan. Baru nak belajar solat. Jadi jawapan Nabi sangat berhikmah. Betul ada cerita tu. Bahkan ada seorang sahabat tanya Nabi, kalau dia ni hanyalah beriman kepada Allah, solat sini-sini, dapat tak masuk syurga? Dia dapat. Nabi kata dapat. Tak pergi perang pun. Tapi sahabat tadi sebenarnya mati dalam perangan. Walaupun dia tahu dia buat ni dah masuk syurga, tapi eventually dia pergi perang pun sebab mereka ni sahabat yang lain lah. Kita boleh ambil hadis tu secara bahasa dan terus kita amalkan. Kita kan tengok konteks sahabat tu macam mana. Mereka tidak akan mengambil hadis jawapan Nabi sebagai excuse untuk mereka ni bermalas-malasan lah. Okay, jazakallah khair adik. Imran tak ada? Qayyum ada apa lagi? Qayyum last ada? Tak ada. Fahim ada? Tak ada juga. Amirul Irfan ada? Tak ada. Okay. Ammar ada ke Ammar? Senang je Ammar. Tak ada. Wise ada? Tak ada. Okay, Nazmi last ada ke? Maaf saya nak sesuatu lain tapi macam keluar topik sikit lah. Soalan dia macam ni. Kalau kita beramal, kita kena tunjuk ke orang ke? Tak tunjuk ke orang. Okay. Faham? Quran kata ada ayat Quran kan, kalau kau bersedekah bin niat ataupun bisir dengan menunjuk, dengan menzahirkan ataupun dengan sir, dua-duanya diterima oleh Allah SWT. Okay, generally dua-dua boleh buat, tetapi itu adalah general rules. Kemudian nak tunjuk tu kita tengok kondisi kita pula. Kita mampu tak melawan godaan riak tu kalau kita tunjuk? Dan tengok pula aspek ramai ke orang akan terkesan kalau kita tunjuk. So kita kena mempertimbangkan lah. Faham ke? Kan? Okay lah. Tapi mungkin abang suggest lah kan. Kita ada amal kita tunjuk untuk niat kita ikhlas, kita tunjuk juga supaya orang tu belajar, orang tu tertarik, orang tu rasa nak contoh kita. At the same time, keep a few amal tu rahsia lah. Berapa amal kita rahsiakan supaya itu adalah antara kita dengan Allah Ta'ala. Okay lah, Allah Alam. Macam kita terlikot kan, kita kan share dekat Instagram kan, Cik Imran tu. Itu nak menunjuk ke sebenarnya? Tak kan. Kita bukan nak menunjuk, tapi kita nak share. Kita ni kena ikhlas lah datang ni, tapi kita nak share supaya orang macam best je, orang datang. Orang tu dapat manfaat. Orang PM, apa korang bincang tadi kan? Dapat pula peluang nak sebarkan kebaikan. So share, tapi janganlah niat untuk menunjuk. Share untuk orang tu tertarik dan peluang untuk sampaikan kebaikan. Allah Alam. Terima kasih semua. Kita sambung lagi hadis ni pada minggu yang berikutnya insyaAllah. Aku oleh kali azhar. Astagfirullah wali walakum. Minggu depan kena buat hari Ahad lah, minta maaf Sebab hari Sabtu tu ada topik lain lah dengan grup lain ni. Pagi sesi. So 14 Mac insyaAllah. Jazakumullah semua sudi. Semoga kita diluruskan niat oleh Allah SWT. Kalau kita ada salah niat, datang sebab boring ke, nak isi masa, kita ikhlaskan kerana Allah SWT. Semoga Allah terima amalan kita ni. Rugi kita spend masa lama sejam setengah. Kalau dia tak dihitung, rugi lah. Wallahualam, kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Subhanakallah.